الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang dikarang dan disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Hamba dah ingat muka surat berapa? Muka surat apa? 108. Katanya diriwayatkan oleh Muslim juga, tidak? Dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala 60 wa 300 mifsal فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله عز وجل حجرا عن طريق الناس واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Artinya, sesungguhnya telah dijadikan tiap-tiap manusia daripada keturunan Nabi Adam di atas 360 mifsal. Mifsal ni makna dia sendi. Maka barang siapa yang bertakbir, mengucapkan kebesaran terhadap Allah, memuji Allah, bertahlil terhadap Allah, bertasbih terhadap Allah, meminta ampun kepada Allah, membuangkan batu, duri atau tulang daripada jalan orang, menyuruh berbuat baik atau melarang berbuat jahat sebilangan 360, maka sesungguhnya petang hari itu dia telah menyisihkan dirinya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni diceritakan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ni adalah hadis sahih kerana ia dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Yang mana dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya setiap insan diciptakan kepada setiap insan itu ada 360 sendi. Setiap insan dia mempunyai 360 sendi. Dia mifsal makna sendi, ditulis makna lidah. Ada betul, bukan makna lidah. Lidah harsa je. Dia silap tulis tu. Mifsal makna sendi. Insan, setiap manusia dia mempunyai 360 sendi. 360 sendi pada tubuh badan setiap manusia. Ni hak yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana setiap sendi tersebut menjadi kewajipan kepada manusia itu bersedekah dan melakukan sesuatu perkara setiap hari untuk ia membebaskan sendi itu daripada neraka Allah Subhanahu wa taala.
Setiap hari mesti dia kena buat sesuatu untuk membebaskan sendi-sendi dia, untuk membebaskan anggota-anggota dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa hak yang bertakbir, yang bertahmid, takbir dia kata Allahu Akbar, bertahmid dia kata Alhamdulillah, bertahlil dia kata La ilaha illallah, bertasbih dia kata Subhanallah, beristighfar dia kata Astaghfirullah, dan dia mengasingkan batu daripada jalan manusia, ataupun duri, ataupun tulang, ataupun perkara yang mengganggu manusia, ataupun dia menyuruh kebaikan, ataupun mencegah kemungkaran, cukup bilangan dia sebanyak 360, maka di waktu petang dia sebenarnya telah menjauhkan diri dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia mati pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga ia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud daripada hadis ini, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, ada perkara yang disunatkan dan ada perkara yang diwajibkan dalam hadis ni. Ada perkara yang disunatkan, antaranya bertakbir kepada Allah, bertahmid, bertahlil, beristighfar, dan ada kala diwajibkan ketika kita ada dosa maka wajib kita istighfar sebagai contoh, ataupun menyuruh kepada kebaikan wajib, mencegah kemungkaran wajib. Maka perkara-perkara ini ia dapat membebaskan diri seseorang daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita tengok daripada hadis ni, yang pertama kita dapat faham bahawasanya setiap hari kita kena lakukan perkara yang kita dapat membebaskan segala anggota kita daripada neraka Allah. Yang pertama. Yang keduanya, perkara-perkara yang dapat kita membebaskan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, hak yang perlu kita lakukan setiap hari bukanlah suatu perkara hak yang payah. Perkara hak yang mudah. Bahkan di sana ada satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah perkara ini untuk kita bersyukur di atas nikmat sendi yang Allah Taala bagi kepada kita, cukup dengan kita sembahyang 2 rakaat di waktu duha. Sembahyang 2 rakaat di waktu duha mencukupi perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok, biasanya kita lepas daripada sembahyang subuh, kita tak payah ambil benda lain. Kita tak payah ambil, kita baca Fatihah, kita tak payah ambil baca Quran. Kalau kira ambil baca Quran, baca Fatihah tu cukup dah. Kita kira lepas daripada sembahyang subuh, kita akan benda Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Lepas tu kita cukup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100 kali. Zuhur, lepas tu Asar, lepas tu Maghrib, cukup 300 kali situ. Lepas tu ada kebaikan-kebaikan yang kita buat selain daripada tu. Maka alhamdulillah, orang yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia taufik dapat mari sembahyang berjemaah, lepas tu dapat berzikir selepas daripada sembahyang berjemaah, sebenarnya dia telah bersedekah dengan sedekah yang menjadi perkara yang dapat menjauhkan diri dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kata Imam Nawawi, daripada Aisyah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw rah, muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa pergi pagi ke masjid atau petang, barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid atau petang-petang, disediakan oleh Allah Ta'ala baginya jamuan di dalam syurga pada tiap-tiap kali dia pergi pagi-pagi ataupun petang-petang. Jadi apa yang disebut dalam hadis ini adalah orang tu kalau dia pergi pagi ke masjid ataupun dia pergi petang ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi dia nuzul. Nuzul dia terjemuh makna jamuan. Yang kita tahu, yang hamba tahu, nuzul ni bukan makna jamuan. Nanti hamba tengok sekejap. Minta maaf sikit, hamba nak tengok sekejap.
Okey. Nuzul dia tak jamuang. Okey, nuzul ni makna dia adalah makanan. Ataupun kata dia wama yuhayya'u lidhaif. Apa hak yang disediakan untuk tetamu. Betul lah dia tak makna jamuang. Silap apa? Betul lah dia tak makna jamuang. Okey, barang siapa pergi pagi-pagi ke masjid atau petang-petang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baginya jamuang di dalam syurga pada tiap-tiap kali dia pergi pagi-pagi ataupun petang-petang. Maksudnya di sana ada jamuang-jamuang ataupun makanan yang disiapkan, rezeki yang disiapkan kepada penghuni syurga, yang mana nak makan benda tu dia kena ada kopung dia. Dipanggil dia kupung. Kopung pula, kupung. Kupung dia. Yang mana kupung tu dapat diambil daripada perjalanan kita datang ke masjid pagi dan petang. Semakin banyak perjalanan kita datang ke masjid, maka semakin banyak kupung hak yang kita dapat, hak yang boleh kita memperolehi makanan di dalam syurga. Okey, itu maksud hadis ini. Hamba ingat nuzulan saat ni sebab ingat dalam Al-Quran ada ayat nuzulan. Betul? Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Bagi mereka itu syurga sebagai tempat kediaman. Baik. Sebab tu ada was-was tu nuzulan makna dia. Dia tak makna jamuan. Dia nuzulan ni adalah makanan ataupun rezeki ataupun makanan yang disediakan untuk tetamu. Benda yang disediakan untuk tetamu tu yang dinamakan sebagai nuzul. Katanya daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa'al muslimat la tahqiranna jaratun lijaratiha walau firsina syatin, muttafaqun alaih. Artinya, wahai perempuan-perempuan muslimah, janganlah menghinakan satu tangga akan tangganya. Tangga ni maksud jirang. Janganlah seorang perempuan yang menjadi jirang kepada seorang perempuan yang lain menghina jirangnya walaupun sekuku kambing. Tu firsin syatin maksudnya satu kuku kambing. Jangan dia hina. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia agama kita adalah agama yang cukup mengambil berat tentang jirang. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril berpesan kepadaku tentang jirang sehingga aku ingat bahawasanya jirang saat itu dapat mengambil pusaka daripada aku. Sentiasa dia berpesan supaya berbuat baik kepada jirang. Jadi apabila kita masuk, kita jangan lupa untuk atur sikit kepada jirang. Orang dia tidak sama. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia kesenangan di atas dunia. Ada orang ni senang, ada orang ni susah. Kalau orang senang, lebih mudah untuk dia menyediakan makanan yang istimewa, sama ada untuk diri dia ataupun untuk orang lain. Tetapi ada sebahagian orang yang mana dia tidak mampu untuk menyediakan makanan istimewa, usah kata untuk orang lain, untuk diri sendiri pun tak mampu. Maka ketika mana dia masak, walaupun hanya kuku kambing, dia kuku kambing ni, kalau kuku lembu boleh tahan sikit kuku kambing, buang kulit kuku dia tu yang bawah kuku kambing. Benda tu kalau pergi sedekah kepada orang, bukan semua orang yang gembira dengan benda tersebut. Ada orang kata, Allah, benda ni atau aku. Tama-tama kalau orang puang. Tama-tama kalau orang lelaki boleh tahan. Ni orang puang, dia urusan dapur orang puang kan. Jadi urusan dapur ni orang puang, tiba-tiba orang mari atau benda ni atau aku ni 30 kali boleh buat. 30 kali daripada benda ni aku boleh buat. Baik, jangan gitu. Jadi orang mari atur kepada kita, kita jangan melihat kepada benda yang diatur, jangan. Sebab kalau kita melihat kepada benda yang diatur, maka pastinya orang yang menerima lebih kaya daripada orang yang orang yang memberi, maka dia akan memandang lekeh kepada orang yang memberi. Tetapi kita melihat kepada bahawasanya dia bersusah payah cari benda tu. Bukan dia ada sangat, dia cari benda tu. Lepas tu dia masuk. Ketika dia masuk, dia ingat kita.
Apabila dia ingat kita, dia bawa benda ni mari jumpa kita. Maka jangan kita memandang lekeh pemberian dia walaupun hanya kuku kambing sahaja. Okey, itu maksud daripada hadis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika jirang tetangga kita, dia dalam kita ada kata jarah, jirang tetangga kita, hak yang perempuan, dia mari makanan kepada jirang tetangga dia, hak yang perempuan. Jadi jirang tetangga hak yang diberi makanan tersebut, janganlah memandang hina terhadap jirang hak yang memberi. Jirang hak yang menerima jangan memandang hina kepada jirang yang memberi, walaupun apa hak yang diberi adalah benda hak yang paling lekeh, hak yang kita kata menganggap benda tu tidak berharga sangat. Jangan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman kita benda hak yang kita dianggap ada biasa benda tu. Kita kata nyewak lepeng hak yang lepeng bodoh gitu je. Lepeng hak yang bukan lepengnya. Jadi buat lepeng je kata suti je rumah kita. Misalnya kita kata, wah suti. Jangan. Mungkin itu adalah kemampuan dia. Kita tidak tahu kemampuan seseorang. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita ingat dia saat itu buat kerja apa semua sekali, dia ingat kita. Cukup dah. Dia memuliakan kita dengan dia ingat kita, walaupun barang sikit tetap dia bagi harta kepada kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw qala bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman, muttafaqun alaih. Artinya, iman itu ada 73 sampai kepada 79 atau 63 sampai 69 cabang. Gini, dia dalam bahasa Arab perkataan bid'un, kalau kita tengok dalam bahasa Arab tak ada dia tulis 63 sampai ke 69, tak ada. Dia gini, dalam bahasa Arab perkataan bid'un ni adalah lebih. Perkataan dalam bahasa Arab, kalau orang kata, orang Arab katakan dia bid'un wa 20, 20 lebih. Itu maksud dia 20 lebih. Lebih tu banyak mana lebih? Perkataan bid'un adalah daripada 3 hingga kepada 9. Mungkin 23, mungkin 24, mungkin 25, mungkin 26, mungkin 27, mungkin 28, mungkin 29. Ketika Rasul kata iman ni ada bid'un wa sab'un, maksudnya 70 lebih. Itu maksud dia. Iman ni ada 70 lebih cabang. Dah lebih banyak mana? Di sini ulama hadis kaji. Ada sebahagian daripada ulama hadis kaji. Ternyata di sisi dia bahawasanya 70 lebih ni maksudnya adalah 77. Sebab itulah di sana ada kitab yang dikarang oleh Imam Al-Qazwini, yang mana kitab tersebut adalah ringkasan daripada kitab Syu'abil Iman yang dikarang oleh Imam Baihaqi, yang mana dalam kitab tersebut dia kata ada 77 cabang iman setelah daripada dia kaji. Baik, jadi dalam hadis ni ada dua riwayat. Ada dua. Yang pertamanya, perawi mengatakan Rasul khabar 70 lebih, dan ada riwayat yang kedua Rasul khabar 60 lebih. Jadi perawi syok, hak mana sini 70 lebih ke 60 lebih sebenarnya cabang iman? Maka ada sebahagian daripada ulama mengatakan hak yang kuatnya adalah 70 lebih. Jadi iman ni dia ada cabang-cabang dia. Cabang iman 70 lebih cabang iman. Cabang iman yang paling tinggi sekali, yang paling utamanya ialah ucapan la ilaha illallah. Itu yang paling utama. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Kalimah ikhlas, hak ni hak cabang iman yang paling tinggi. Yang serendah-rendahnya ialah membuangkan kotoran, perkara yang mengganggu daripada jalan manusia. Di tengah jalan manusia, kalau zaman kita ada pamper ke, ada tai ke, yang penting benda tu mengganggu orang, kita buang. Hak tu hak yang paling rendah. Dan malu itu adalah satu cabang daripada iman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan kita mengeluarkan benda yang mengganggu daripada jalan orang, ia termasuk dalam cabang iman. Tapi iman di sini kita kena ingat, iman dengan makna yang umum. Ya, iman ada makna yang khusus, ada makna yang umum. Makna yang khusus adalah kepercayaan yang ada dalam hati. Kita mempercayai, kita membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah, itu makna iman yang khusus. Makna iman yang umum, ia merangkumi 3 perkara. Yang pertamanya adalah pengakuan dengan lidah, yang keduanya kepercayaan di dalam hati, yang ketiganya perbuatan yang dilakukan oleh anggota kita. Itu masuk iman. Kita sembahyang,
ia masuk dalam iman. Kita berpuasa, ia masuk dalam iman. Kita menuntut ilmu, ia masuk dalam iman. Kita buat apa jua kebaikan, ia masuk dalam iman dengan makna yang umum. Kerana ada iman dalam hati dia dah, dia melakukan hal-hal tersebut. Okey, itu cakap mudah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut orang silap faham. Orang kata ni, dahkah kita belajar iman ni kepercayaan kan? Siap dalam buku sekolah tu ada rukun iman. Ada berapa? Sekian-sekian. Lepas tu yang pertamanya percaya kepada Allah. Percaya ni dia melibatkan hati. Tiba-tiba perbuatan membuang perkara yang mengganggu daripada jalan orang termasuk dalam iman. Kok mana pula? Kan ni perbuatan kan? Baik. Ia bukan melibatkan hati itu kan? Ia melibatkan perbuatan yang zahir. Okey, kita kena faham iman di sini adalah iman dengan makna yang umum. Iman dengan makna yang umum, ia merangkumi perkataan, pengakuan dengan lidah. Lepas tu, ia merangkumi keyakinan dalam hati dan perbuatan yang dilakukan oleh anggota. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabul lagu ni, jadi bermakna kita dapat faham bahawasanya iman terlalu banyak cabang. Ada cabang yang paling tinggi dan ada cabang yang paling rendah. Yang mana cabang yang paling tinggi adalah mengucap perkataan la ilaha illallah, kerana perkataan la ilaha illallah adalah kalimah tauhid, kalimah ikhlas. Hak yang paling rendah sekali adalah membuang kekotoran, perkara yang mengganggu daripada jalan, dan malu itu adalah satu cabang daripada iman. Dalam hadis ni Rasul khabar 3 je. Lepas tu yang lain lagi 70 lagi lebih kurang duk mana? Tidak disebut dalam hadis ni. Dan mana hak lain daripada hak ni? Maka ulama kaji. Ulama kaji. Maka di sana ada seorang ulama yang dikenali sebagai Imam Al-Baihaqi. Dia buat kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Kerana hadis ni dia kumpul segala cabang-cabang iman berpandukan kepada dalil daripada Al-Quran dan hadis. Dia kumpul dalam kitab tersebut. Lebih kurang dalam 2 juzuk, 2 jilid. 77 cabang iman 2 jilid dia buat, lebih kurang kitab. Lepas tu Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i, dia tengok, kitab ni bagus bagus ni. Kitab ni bagus Tapi kalau tebal sangat, besar sangat, panjang sangat cerita, maka hanya orang-orang yang tertentu saja dapat mengambil manfaat. Hanya orang tertentu saja dapat mengambil manfaat daripada kitab ni. Maka nak buat apa dia? Maka Imam Al-Qazwini mengambil langkah untuk mengikhtisarkan, membuat ringkasan. Dia buat ringkas sungguh. Dia buat ringkas je. Yang mana ringkasan dia tebatu je. Tu tebatu pun setelah daripada diterjemah. Diterjemah kecil je. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه. Artinya, sedang seorang lelaki berjalan di suatu jalan. Sedang seorang lelaki dia berjalan di suatu jalan. Dia merasa sangat dahaga. Ini suatu ketika dahulu. Didapatinya sebuah perigi dan dia pun turun minum ke dalamnya. Kalau kita kat jalan-jalan, dahaga sangat, kita akan pergi kedai cari air. Kalau tak ada kedai pun kita cari surau-surau, takut ada air-air hok cover ke benda hok yang letak depan untuk kita minum. Baik. Jadi hok yang tak ada piti lah, ada piti bahan kedai je. Okey. Setelah dia keluar, tiba-tiba dilihatnya seekor anjing yang sedang termenguh-menguh. Jelek dia, yalhath ni jelek lidah, menguis lumpur kehausan. Duk cari situ cari sini, mana yang tempat basah, jilat-jilat, dahaga sangat anjing tersebut. Maka kata dia, berkata lelaki itu, dahaga benar anjing ini seperti aku dahaga juga. Dahaga sungguh anjing ni, tak hati aku pun rasa benda ni juga. Dia cuba menjiwai anjing tu. Anjing ni
Dahaga macam aku dahaga kot tadi. Dia pun turun ke dalam perigi itu mengisi kasutnya penuh dengan air. Kemudian dibawanya naik dengan mulutnya. Lalu memberi naik dengan mulut sebab turun dalam laga. Jadi tok kasut dia mulut dia kekeh. Lepas tu lalu memberi anjing itu minum. Maka Allah Ta'ala pun berterima kasih kepadanya dan mengampunkan dia. Mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya pada binatang pun kita mendapat pahala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tiap-tiap hati yang mempunyai perasaan ada pahala. Setiap hati yang masih lagi basah, yang masih lagi hidup, ada ganjaran pahala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim bahawa saja hadis sahih. Baik, jadi hadis ni rasanya adalah di antara hadis yang cukup masyhur. Sebab kita masa kita kecil lagi, masa kita sekolah pasti tu, cikgu-cikgu kita nak cerita dah benda ni. Memang cukup masyhur. Siap ada buku lagi, tulis lagi katung dia cerita tentang hadis ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ni jelas yang mana ada seorang lelaki pada suatu ketika dahulu dia dahaga. Lepas daripada dia dahaga, dia akan carilah tempat yang ada air. Sumber air dulu adalah telaga. Sumber air dulu telaga. Kita ni banyaklah. Dia tak ada kedai macam kita zaman kita lah ni. Maka dia pun dah dahaga, buat lagu mana? Minum air, turun dah telaga kalau tak ada timba kau. Jadi pun dia minum, dia pun naik semula, dia tengok anjing pula dahaga. Bila dia tengok anjing, dia cuba berusaha untuk menghilangkan dahaga daripada anjing tersebut. Dia turun semula. Turun dalam telaga. Bukan mudah nak turun dalam telaga ni. Tambah-tambah kalau telaga dia ke tanah Arak, telaga di tanah Arak dia bukan seperti telaga di tempat kita. Telaga di tempat kita kadang-kadang kawasan yang darat sikit, kawasan bendang apa, gali kat pusat ada air dah. Laga tanah Arak ni kita nak tahu, kita tengok laga tepi patah, warna laga tepi patah. Amba masa dulu kita pergi usila semua. Setiap Jumaat kita pergi usila. Lepas tu masa tok guru mengajar, kita duduk patah masa kecil-kecil dulu. Lepas tu laga ada patah, kita tengok Allah sayup laga patah. Balang pun dia laga. Nak boleh ke jumpa air. Begitu laga di kawasan tanah Arak, memang dalang laga pak dia. Tak sama dengan laga pak kita. Bukan tak ada laga yang tahu, tapi kroniknya laga dalang lah. Baik, dia sanggup turun untuk mendapatkan air untuk diberikan kepada anjing tersebut. Maka daripada perbuatan dia, kebersungguhan dia untuk menghilangkan dahaga daripada anjing itu, sehingga anjing sendiri berdoa untuk dia, binatang dia pandai juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampun lelaki tersebut kerana perbuatan dia yang dianggap kecil je lah, bukan besar sangat perbuatan tu. Bukan, Allah SWT ampun belaka dosa dia. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran syurga kepada dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah cerita benda ni kepada para sahabat, sahabat tanya Rasulullah, kita bagi makan pun ada ganjaran pahala juga. Bagi makan kepada binatang pun ada ganjaran pahala juga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap benda yang hidup, kalau kita bagi makan ada ganjaran pahala. Setiap benda yang hidup. Jadi kalau orang tu mega burung, dia bagi makan sok buah burung dia. Dia mega kucing, dia bagi makan kucing dia. Pera lembu, dia bagi makan. Pera kambing, dia bagi makan. Maka pastinya dapat pahala. Apatah lagi kalau dia bagi makan kepada anak dia, kepada bini dia. Baik. Dah kalau gitu, kita syurga lebih banyak daripada dia. Dia sebab kita ramai mana anak. Kita ramai mana binatang kita pelihara, ayam ramai mana kita pelihara, itik ramai mana. Tak, dia gini muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua kebaikan yang kita buat, apa jua kebaikan yang kita buat, kita nak kebaikan tersebut ada pandangan rahmat Allah. Yang mana dengan pandangan tersebut Allah Taala mengampun dosa kita. Dia kebaikan yang kita buat, ada kala kita hanya dapat kebaikan, tapi dosa kita tidak diampun dengan kebaikan tersebut. Dan ada kala kebaikan yang kita buat diampunkan dosa kita. Ada. Bila ketika Allah Subhanahu wa taala memandang dengan pandangan rahmat ketika kita melakukan kebaikan itu. Sebab itulah la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Kata Rasul, jangan memandang lekeh benda yang baik walaupun kecil.
Sebab kita tidak tahu kebaikan mana apabila kita buat, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Ni kebaikan hak kecil je. Dengan dia turun dari dalam telaga, ambil pulau air, buat naik, tak siapa sehari. Tak siapa pun sehari. Tapi Allah Ta'ala ampun segala dosa dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat Bukhari, fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa'adkhalallahu al-jannah, fa'adkhalal jannah. Maka Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya. Allah Ta'ala berterima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tengok, oh, hebatnya hamba aku ni ada sifat belah kasihan, ada sifat rahmah. Maka Allah Ta'ala merahmati dia, lalu Allah Ta'ala mengampung dia. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Dalam satu riwayat, yarhamukum man fis sama'. Orang yang ada sifat rahmah, belah kasihan, akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan rahman. Hendaklah kamu mengasihani kepada penduduk bumi, nescaya penghuni langit akan mengasihani kamu. Para malaikat akan mengasihani kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengasihani kamu. Baik, jadi sekarang ni ada belah kasihan di dalam hati dia terhadap makhluk Allah Ta'ala yang lemah ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bagi rahmat kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihani dia, sehingga kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampung segala dosa dia. Akhirnya diletakkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam satu riwayat, mereka berdua, Bukhari dan Muslim, bainama kalbun yutifu birakiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash idh ra'athu baghiyyun min baghaya bani Israil fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bih. Artinya sedang seekor anjing mengelilingi sebuah perigi yang hampir terbunuh oleh dahaga sangat. Tiba-tiba dilihat oleh seorang perempuan pelacur daripada perempuan-perempuan pelacur daripada keturunan Bani Israel, pelacur. Dia tengok, maka dia terasa siap, ditanggalkan kasutnya dan pergi mengambil air, lalu diberinya anjing itu minum. Maka dengan itu dia pun diampunkan Allah. Rasanya semua kita tahu bahawasanya tidak ada suatu agama pun yang membenarkan seorang perempuan bekerja sebagai pelacur. Tak ada. Tak ada satu agama pun. Semua agama mengharamkan, melarang perempuan menjadi pelacur. Apatah lagi agama Islam. Agama-agama sebelum ni semuanya melarang. Sebab perbuatan-perbuatan yang cukup terkutuk, perempuan melacur diri. Perbuatan yang cukup terkutuk. Dan pelacur ni bukan dia sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Dia jadikan benda itu adalah sumber untuk mendapat rezeki dia. Dia makan daripada perkara tersebut. Jahat-jahat dia saat itu. Oleh kerana ada pesan rahmah, belah kasihan terhadap seekor anjing yang kehausan, lalu tu dia pun sanggup turun daripada dalam telaga untuk mengambil air yang untuk diberikan kepada anjing tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampung segala dosa dia. Okey, untuk pagi ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah kita sambung balik pada hari-hari yang lain. Kita ada pertanyaan untuk pagi ni. Untuk dari kita kata esan ataupun proses binatang. Lalu pula kalau kita bagi binatang tapi kita kurung, macam boleh kurung atau boleh kurung dia tak bagi keluasan dan sebagainya. Okey. Jadi apakah hukum kita kurung binatang? Hukum kurung kucing sebagai contoh. Hukum dia adalah dibolehkan. Tidak menjadi masalah kita kurung kucing, tapi dengan syarat. Dengan syarat adalah kita memberi hak dia, kita beri dia kepada dia makanan, kita beri dia kepada dia minuman. Dalilnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, kata Rasul, dakhalati mura'atun nar fi hirratin habasatha. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka dengan sebab seekor kucing yang dia kurung. Lepas tu dia tidak bagi makan, tidak bagi minum, sehingga mati kucing tersebut. Dia tidak lepaskan kucing itu makan daripada makanan binatang-binatang yang melata di atas muka bumi. Kata Rasulullah, seorang perempuan masuk ke dalam neraka Allah dengan sebab seekor kucing yang mati kerana dia kurung, dia tidak bagi makan, tidak bagi minum dan dia tidak lepas untuk makan daripada binatang-binatang yang melata. Okey, daripada hadis ini kita dapat faham bahawasanya kurung kucing tidak menjadi masalah dengan syarat bagi makan dan bagi minum. Hak yang tidak boleh adalah dia kurung tanpa bagi makan dan tanpa bagi minum. Jadi kurung binatang yang mana kita bagi ruang yang secukupnya untuk dia,
kita bagi makan dan bagi minum, maka hukum dia adalah tidak menjadi masalah. Tetapi hak yang salahnya, hak yang berdosanya adalah kita kurung binatang, kita tak bagi makan dan bagi minum sehingga mati. Hak itu adalah termasuk dalam dosa besar, sehingga kan dalam hadis ni Rasul kata seorang perempuan masuk neraka kerana dosa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita dapat maklum bahawa nikmat yang paling besar di dunia itu nikmat iman, nikmat Islam. Cuma kekeliruan ni kadang-kadang orang, kadang-kadang kita kata maknanya kalau ada iman saudara, maka jaminan kita maknanya kita wajar lah. Tapi bagaimana kita kata kita beriman, kita tidak menzahirkan syariat. Syariat tak zahirkan syariat Islam. Islam itu kita. Kalau kita dua kalimah syahadat itu Islam aja. Sekadar iman kita kata kita percaya kita tetap kita tidak menzahirkan syariat Islam. Maka adakah itu dimaksudkan bahawa mereka yang mendapat rahmat iman pada anggapan saya, mana iman dia percaya kalau saya tidak menzahirkan Islam agama, tidak menzahirkan syariat Islam, maka istilah kepercayaan itu adalah tidak menepati. Ataupun dalam istilah bahasa lama dia kata apabila kamu kata percaya tapi tidak menzahirkan atau tidak melakukan syariatnya, dia kata hati dengan perbuatan tidak sama, kadang-kadang dianggap sebagai munafik, berbukti. Macam mana Ustaz? Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, soalan rasanya cukup jelas. Jadi jawapan secara ringkasnya, apabila sebut Islam dan iman, kalau disertakan kedua-duanya, maka Islam ia memberi maksud adalah kita menjunjung secara zahir apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala yang terdiri daripada 5 rukun, bermula daripada mengucap 2 kalimah syahadat hingga kepada mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Manakala iman, ia memberi maksud adalah kepercayaan yang ada dalam hati, bermula daripada percaya kepada Allah hingga percaya kepada qada dan qadar. Baik, kalau disertakan kedua-dua itu, maka iman dan Islam adalah makna yang berbeza. Di sana ada hadis yang mana Nabi SAW menyebut bahawasanya orang yang ada iman walaupun sebesar zarah pasti akan dikeluarkan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalannya, patut yang selagi adalah di sana ada golongan yang menyembunyikan kekufuran dan menzahirkan Islam yang dinamakan sebagai golongan munafik. Maksudnya soalannya adalah bagaimanakah dengan seseorang yang dia tidak menzahirkan syariat, tapi dia orang Islam, dia tidak menzahirkan syariat. Baik, orang yang tidak menzahirkan syariat Islam, kalau sekiranya dalam hati dia masih lagi ada iman, yang mana apa yang perbuatan yang zahir saat itu, walaupun menyalahi hak yang asal, menyalahi hak yang dituntut, selama mana tidak mengeluarkan ia daripada agama Islam, maka masih lagi dihukumkan dia seorang yang beriman. Dan dianggap dia adalah orang yang melakukan kesalahan kalau sekiranya menzahirkan itu adalah benda yang diwajibkan. Dia kan menzahirkan menzahirkan syariat, kadang-kadang diwajibkan, kadang-kadang tidak diwajibkan. Kalau diwajibkan mesti dia kena zahirkan. Kalau tidak diwajibkan maka tidak menjadi masalah, dia tidak zahirkan. Sebagai contoh, azan. Azan di antara syiar Islam yang perlu kita kena zahirkan. Mesti kita kena zahirkan. Kalau sekiranya ada penekanan daripada golongan-golongan kafir di tempat kita tidak bagi orang Islam azan, adakah kita mesti tak boleh azan? Tak. Mesti wajib kita kena zahirkan syiar tersebut. Jadi ada syiar yang wajib, ada syariah yang wajib kita kena zahirkan, dan ada yang syariah yang tidak wajib kita zahirkan. Okey, antara benda yang tidak wajib kita zahirkan, sembahyang sunat tidak wajib kita zahirkan. Boleh, kita ada masalah, kita tak sembahyang di masjid, kita pergi sembahyang di rumah sebagai contoh. Baik. Tetapi kalau berkait dengan syariat yang mana kalau kita tidak
zahirkan menyebabkan jatuh kita ke dalam kufur. Ni sebagai contoh. Maka kalau tidak zahirkan, maka orang tu akan jatuh ke dalam kufur. Tapi kebiasaannya kalau benda hak yang syariat, dia selama mana kita tidak engkar, dia tidak jatuh ke dalam kufur. Jadi pendek kata, orang hak yang ada iman dalam diri dia tapi dia tidak menzahirkan syariat, kebiasaannya hanya sekadar iman dia tidak sempurna sahaja. Iman dia tidak sempurna. Wallahu a'lam. Baik. Ada soalan lain lagi? Jadi orang jual tinggi ni dapat tu dia dapat tu bukan ada ekor membeli dia awak tiga. Jadi kan dia mana dia kan berjuang dan beli. Jadi kalau begitu tak kira itu ada tak kira. Okey. Jadi di sana ada hadis yang Allah Subhanahu wa taala, ada rasul hadis yang syariat kita melarang kita melakukan kezaliman dan penganiayaan terhadap orang lain. Jadi tiba-tiba baru ni katanya ada tersebar video, hamba tak tahu tengok ke tak video tu. Jadi tersebar Cina langgar orang. Gitu. Jadi apabila Cina langgar orang, maka orang pun agak mu khapok sikit, aku khapok sikit. Jadi soalannya adalah, adakah benda tu akan ada perbicaraan di hari kiamat? Okey. Yang pertama sekali kita kena tengok daripada sudut langgar orang ni diterbagi kepada dua. Yang pertamanya tidak cuai, yang keduanya cuai. Kalau kerana kecuaian, siapa yang tengok depan pun kalau dia tu manusia yang waras pasti ada perasaan marah. Tak gitu. Siapa pun yang mempunyai akal yang waras pasti marah. Dan kalau melibatkan keluarga, pastinya akan naik tangan juga sikit. Dok banyak sikit, dok sikit banyak. Jadi benda tu adalah benda yang dianggap biasa, normal. Benda tu dianggap biasa, tapi janganlah melampau. Janganlah melampau. Kalau sekiranya Cina yang memang memabukkan, patutlah kena lepas sikit seorang. Patut sangat kena lepas sikit seorang. Bukan untuk dia sebenarnya, untuk dia. Untuk pengajaran kepada orang lain lagi, Cina-Cina lain. Baik. Cuma janganlah siapa kebunuh, janganlah siapa katok patah riak. Biar serahkan kepada mahkamah yang membicarakan hal tersebut. Kalau rasa mahkamah tidak dapat menjalankan benda yang betul, lepas sikit. Maksudnya gini, yang nak cerita bukan hamba suruh katok, bukan suruh katok. Maksudnya kita manusia mempunyai sifat marah. Siapa pun dia. Jadi apabila kita tengok suatu kejahatan yang berlaku di hadapan kita, punca daripada kecuaian orang tersebut, pasti orang tu marah. Benda tu memang benda normal kita kata. Cuma adakah dikirakan satu kesalahan di negeri akhirat yang menyebabkan kita saat itu dikirakan berdosa? Kita kena tengok benda kejahatan yang kita buat kepada dia. Kalau dia patut menerima perkara tersebut, maka tidak menjadi masalah. Kalau dia tidak patut, kita buat terlalu lebih, maka dikirakan kita melakukan kesilapan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Okey, untuk pagi ni kita sini dululah. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu yang akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala ala wa'ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.